Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Diharap kamu semua berada di dalam keadaan sehat walafiat. Baik, tajuk pembelajaran kita dalam mata pelajaran RBT hari ini ialah hidroponik. Hidroponik ialah merupakan satu kaedah penanaman tumbuhan tanpa tanah. Maksud dia penanaman ini tanpa menggunakan tanah. Jadi kalau tidak menggunakan tanah, ianya menggunakan medium apa? Ianya menggunakan medium air. Yang dikatakan hidroponik merupakan satu kaedah penanaman tumbuh-tumbuhan tanpa tanah. Ia menggunakan air. Itu bukan air biasa lah, air yang mengandungi baja. Itu nama dia kaedah hidroponik. Hidroponik adalah gabungan daripada dua perkataan Greek, iaitu hydro. Hydro yang bermaksud air. Dan ponos bermaksud kerja. Jadi secara amnya hidroponik adalah aktiviti kerja air. Penanaman tumbuh-tumbuhan secara biasa di atas tanah dikenali sebagai geoponik. Kalau atas tanah dikenali sebagai geoponik. Kalau dengan air dikenali sebagai hydro. Hydroponos. Kerja-kerja dengan menggunakan air. Okey. Ada beberapa kebaikan, kebaikan tanaman yang ditanam menggunakan hidroponik. Yang pertama, tanaman boleh diusahakan sepanjang tahun tanpa mengira musim. Itu kebaikan menggunakan hidroponik yang pertama. Kita boleh menanam tanpa mengikut musim. Boleh diusahakan sepanjang tahun. Yang kedua, tanaman boleh dikawal daripada penyakit. Maksudnya kawalan penyakit untuk tanaman dengan kaedah hidroponik ini adalah mudah, berbanding dengan tanaman yang menggunakan medium tanah. Kemudian hasil tuaian lebih berkualiti. Hasil tuaian itu maksudnya hasil yang diperolehi lebih berkualiti, bermutu tinggi. Sebab kawalan penyakit tadi dapat dibuat dengan berkesan, dengan baik. Berbanding dengan hasil tuaian dengan menggunakan tanah, jadi kawalan penyakit itu agak sukar berbanding dengan hidroponik. Kemudian tidak memerlukan keluasan yang luas. Di hidroponik ini dia tidak memerlukan satu kawasan yang luas untuk menanam. Maksudnya di belakang rumah pun boleh. Berbanding dengan kaedah penanaman di atas tanah. Kemudian kawalan rumpai tidak perlu dilakukan. Sebab rumpai ini dia tumbuh di atas tanah. Kalau kita menggunakan medium air, maksudnya rumput atau rumpai tadi tidak tumbuh. Jadi kawalan rumpai tak perlu dilakukan. Jadi telah menjimatkan telah menjimatkan salah satu kerja lah. Kemudian alatan yang digunakan mudah dipasang. Yang ini banyak jual ini peralatan hidroponik. Dan mudah dipasang, dilakukan. Kemudian ada pula dia punya keburukan hidroponik ni. Dari segi kelemahan dia. Yang pertama, kos perbelanjaan awal yang tinggi. Kos ni maksud dia duit yang nak digunakan untuk membuat projek hidroponik ni agak tinggi pada awalnya untuk membeli peralatan-peralatan yang diperlukan. Nanti dalam pembelajaran seterusnya kita lihatlah apakah alatan-alatan dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat hidroponik.
Jadi kos dia agak tinggi lah. Ya. Tapi ada kaedah hidroponik yang menggunakan bahan terbuang. Nanti kita akan lihat macam mana. Kemudian keburukan yang kedua ialah memerlukan kemahiran dan pengetahuan asas. Nah, ini kalau tidak ada kemahiran dan pengetahuan, kita tidak boleh membuat projek hidroponik. Sebutnya, dia memerlukan kemahiran dan pengetahuan asas. Ya, namun sekali dari segi menyediakan bahan ataupun air baca dia dan sebagainya lah. Kemudian kaedah hidroponik ini hanya sesuai untuk tanaman tertentu saja. Ya, bukan semua jenis tanaman yang sesuai untuk kaedah hidroponik. Nah, nanti kita akan lihat apakah tanaman-tanaman yang sesuai untuk kaedah hidroponik. Okay, seluruhnya keburukan dia tidak dapat faedah dari kelebihan aktiviti mikroorganisma dalam tanah. Maksud dia kalau kita menanam tumbuhan di atas tanah, ya, aktiviti mikroorganisma itu ada yang berguna. Contohnya aktiviti cacing. Ya, cacing dia membantu menggemburkan tanah. Ya, cacing dia membantu menyuburkan tanah. Itu dan serangga-serangga yang lain lah. Tapi dengan kaedah hidroponik ini kita menggunakan air, jadi tak adalah mikroorganisma ya, seperti cacing tu ya. Jadi faedah dari kelebihan aktiviti mikroorganisma dalam tanah tadi tidak dapat kita gunakan. Okay. Jadi kita lihat apakah tumbuhan yang sesuai, ya, tumbuhan yang sesuai ditanam dengan menggunakan kaedah hidroponik. Okay. Yang pertama ialah sayuran jenis berdaun. Sayuran jenis berdaun ni contoh dia sawi, kangkung, bayam, ini pegaga. Pertama, sayuran jenis berdaun. Dikatakan semua jenis berdaun sesuai lah untuk tanaman kaedah hidroponik. Dan yang kedua, sayuran jenis berbuah. Ya. Berbuah ni maksudnya seperti tomato, cili, timun, ya. Strawberry pun sesuai. Ya. Terung, kambas, dan sebagainya lah. Kemudian tumbuhan jenis herba. Ya, herba. Herba ni maksud dia tumbuhan yang boleh dijadikan obat. Ya, boleh dijadikan obat sesuatu penyakit. Contohnya pegaga, ya, daun pudina, ya, dan sebagainya lah. Ya, jenis herba. Kemudian jenis ulam-ulaman. Ya, seperti pegaga, ulam raja, ya, daun pudina pun boleh jadikan ulaman. Okay. Tanaman hiasan pun sesuai juga. Ya, seperti pokok, ya, pokok bunga matahari ni, chrysanthemum ataupun dalam bahasa Melayu pada biasa dia bunga tai ayam, ya, chrysanthemum. Biasanya tanaman hiasan ni ialah tanaman semusim, ya, yang berbunga semusim. Baik, jenis-jenis teknik hidroponik yang biasa digunakan ialah yang pertama jenis hidroponik takung. Dia hanya menggunakan takung saja. Okay. Ini bekas benih dia. Kemudian akar dia ni dia masuk dalam air baja ni, ya, masuk dalam air baja ni. Jadi air ni menggantikan tanah tadi. Jadi pokok akan hidup lah. Pokok akan mendapat baja ataupun nutrien yang diperlukan
daripada air baja ni. Itu kaedah hidroponik takung, menggunakan takung saja. Takung, ya. Ni bekas apa ni? Laga benih ni. Okey. Ni. Kemudian teknik hidroponik nutrien cetek. Teknik ni dia ada motor di sini. Motor, ya. Motor ni guna dia ialah untuk pump. Ni air baja ni. Dia pump naik ke atas. Ni selalu masuk baja. Air baja akan masuk di sini. Okey. Ini air baja tadi akan keluar sebelah sini. Jadi paras air baja itu hanya setakat ini saja. Sedikit saja mencecah akar pokok. Dia tak boleh tenggelam. Sikit saja. Tapi dengan syarat ada dia punya motor. Yang macam motor akuarium lah. Ini teknik hidroponik nutrien cetek. Yang kedua. Yang ketiga ialah teknik hidroponik nutrien dalam. Dia sama macam teknik hidroponik cetek tadi. Ini teknik hidroponik nutrien cetek. Beza dia cuma air baja yang dipam ini adalah lebih dalam. Jadi cetek ini dalam, lebih dalam paras ni. Maksud dia akar dia lebih daripada separuh tenggelam. Dia tak boleh lebih dari ni lah. Dan ini ialah dia akan turun semula air ni. Okey. Baik itu di antara teknik-teknik hidroponik yang digunakan. Jadi kita akan sambung tajuk ini pada pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih.